Tapi saya nak cerita, di Uzbek, bila pergi ke Uzbek, apa yang tuan-tuan ingat? Kubur siapa sana? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang ni semua tuan-tuan tahu, tapi saya saja nak ingat balik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kubur dia di Uzbek, dan hari ni orang Uzbek sebut datang, sila datang. Ada kubur Bukhari. Tapi saya cerita pada orang Uzbek, hak penuntut ilmu dia, majlis, hak lain dia pun tak boleh cakap Arab, setengah bahagian. Kau tengoklah kata, al-baqa'u lil aslah. Yang akhirnya, yang kekal ialah yang terbaik. Al-Bukhari pada zaman hayat dia, dia dibuang daripada Bukhara tu. Dia dibuang daripada Naisabur. Dia tak dibenarkan mengajar. Dan dia mati dalam buangan. Kubur dia di Samarkand. Ini kita ambil pengajaran untuk diri kita sebagai ustaz-ustaz, diri saya sendiri. Janganlah kita hasad dengan ilmu ni. Bukhari ini, siapalah kita nak membicarakan tentang Bukhari. Dia balik ke Naisabur, kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya alim yang merupakan ulama jarh wa ta'dil, salah seorang jarh wa ta'dil pada zaman dia. Qumu ila ar-rajuli salih, bangkitlah sambut rajul salih Bukhari. Katanya 1 mail orang sambut Bukhari. 1 mail ni khilaf pula fuqaha. Berapa lama, berapa panjang anda kena pakai hak tok guru sini lah. Berapa kilometer nak kira ni? Tapi bila Bukhari mula mengajak, Bukhari dah terkenal, dan memang dia terkenal dah, Sahih Bukhari. Dan buku dia, Muhammad bin Yahya yang suruh Bukhari balik, orang sambut Bukhari itu, sampai kat telinga dia ni, Bukhari ni ada masalah sikit lah akidah. Dia ni ada pandangan dia nak sama macam Mu'tazilah. Ingat isu Imam Ahmad hak tadi yang kenal. Imam Ahmad dah habis cerita, Bukhari mai kemudian. Ulama-ulama dah ambil stand kita kena macam Imam Ahmad. Kalamullah tak boleh lebih daripada itu. Jangan duk tambah-tambah. Al-Quran kalamullah. Tapi ia adalah satu isu yang saya ini di sudut falsafah. Ini mungkin ustaz-ustaz Pak, tentang Epicurus di dalam pemikiran etis. Sekarang etis berkembang dalam dunia. Kita kena faham dimensi mereka. Kerana persoalan yang tak dapat dijawab oleh orang zaman dahulu ialah tentang masa ni. Maksudnya, ini kadang-kadang hak duk bahas, minta maaf lah kan. Ramai orang duk kata, Allah wujud bila makan. Saya malas nak sampuk tajuk-tajuk macam ni. Walaupun dia, Allah tidak ada, tidak boleh kata Allah ada tempat bertempat. Sebenarnya, ada dua benda yang kalau kita kata tak boleh sama sekali kait dengan Tuhan dengan tempat, tak boleh juga kaitkan Tuhan dengan masa. Kerana masa juga Tuhan ciptakan. Bila kita kata Tuhan telah menurunkan pada sekian hari, tahun sekian, kemudian dia menghantar, kemudian dia itu masa. Sedangkan Tuhan tak boleh terikat dengan masa. Seperti mana dia tidak terikat dengan tempat. Seperti mana falsafah yang disebut itu. Kalau begitu, tapi kita kata ini ialah bahasa manusia. Di mana Allah itu laisa kamitsli syai'. Tak payahlah kita nak mengkafirkan orang dalam isu-isu yang seperti itu. Tapi Al-Bukhari bila suruh imtahanu, uji dia. Anak murid ramai tanya, "Ma qauluka fil Quran?" Apa pendapat engkau tentang Quran? Bukhari dengar dah, kata orang nak try dah ni. Kalamullah wa af'alul ibad makhluk. Kalam Allah, perbuatan hamba makhluk. Wal imtihan bid'ah. Ni nak imtihan. Dan ujian tu, buat ujian tu bid'ah, kata Bukhari kata. Wal imtihanu bid'ah, kata. Imtihan bid'ah. Tapi dia ambil perkataan dia wa af'alul ibad tu makhluk. Apa kata dia kata makhluk? Benda itulah Muhammad bin Yahya duk ni kata dia ada persamaan dengan ni, duk ulang yang tu lah.
Yang ni Ustaz Fawah ada ajarkan, lazimul qaul laisa biqaulin, atau lazimul mazhab laisa bil mazhab, kan. Ini apa yang kita faham orang tu kata, bukan dia kata. Ini kena faham. Kadang-kadang bila satu orang kata tidak sah, bukan bererti dia kata, ni dia kata hampa semua ni sembahyang tak sah, hampa masuk neraka. Itu lain. Imam Syafi'i, guru dia Imam Malik. Di sisi Malik, baca bismillah itu makruh di dalam Fatihah dalam salat. Artinya tak bacalah kesimpulannya. Walaupun ada perbahasannya, di sisi Imam Syafi'i wajib baca sebab salah satu daripada ayat di dalam Fatihah bukan saja baca, dijaharkan bacaan tu. Diperleh baca tapi disirkan bacaan tu. Tapi still salah satu ayat daripada Fatihah. Kalau tak baca artinya tak sah. Imam Malik kata tak payah baca. Makruh baca. Boleh tak kita buat kesimpulan Imam Syafi'i kata sembahyang Imam Malik kan sah? Boleh? Boleh tak? Tak. Itu pada sisi dia. Itu pada sisi Imam Malik. Itu fiqh, kepahaman. Ini yang apabila kita pergi judge orang dengan kaedah kawan ni. Kawan ni kata tak boleh. Ni dia kata hang masuk neraka. Dia tu hak tambah tu. Hak tambah tu. Itu bahaya. Lazimul qaul ni. Kita tolong pergi tafsir hak kawan tu tak kata. Dia kata banyak tu saja. Kerana itu pada sisi dia. Fuqaha mereka berkhilaf. Dia kau ni haram, kau ni halal. Tidak bererti fuqaha yang menghalalkan ini telah menyatakan kuntu masuk neraka. Di sisi yang zahir nas pada ijtihadnya. Imam Bukhari, apa jadi pada dia? Boleh lagi kan? Imam Bukhari apa jadi pada dia? Mula-mula duk. Tapi bila Muhammad bin Yahya, orang tok guru besar situ, dia dulu, dia kata jangan aku tak boleh duduk satu negeri yang, mula-mula dia buat macam ni loh. Siapa yang mengaji dengan Muhammad bin Ismail, jangan main mengaji kelas aku. Tok guru klaim macam tu orang. Jadi siapa yang kena? Imam Muslim. Imam Muslim tak boleh mengaji. Imam Muslim pi ambil kaldai dia, bubuh semua hadis-hadis yang ditulis daripada Muhammad Yahya. Muhammad bin Yahya ahli hadis. Letak atas belakang dia penuh kaldai tu, pi hantar kat Muhammad bin Yahya, semua riwayat ni ku kembalikan. Ahmad bin Salamah seorang lagi, tapi Imam Muslim. Lepas pada tu. Tapi saya nak sebut. Kalau saya terlupa apa ingat apa jadi pada Imam Muslim. Imam Muslim ni sebenarnya dia naik Imam Bukhari lah. Dia pergi mengaji Imam Bukhari. Sebelum saya lupa saya faham saya. Tetapi guru besar Muslim sepatutnya salah seorang siapa? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam Sahih Muslim, tak ada hadis daripada Imam Bukhari. Semua orang tertanya-tanya kenapa. Sebagai orang kata dia kena nak ambil sanad yang ali. Tapi saya rasa krisis dua tok guru tu telah menjadikan dia serba salah. Lebih pada tu Muhammad bin Yahya kata, aku tak boleh duduk satu negeri yang mana Muhammad bin Bukhari ada. Imam Bukhari pergi ikut jalan, orang duk panggil kafir lah, sesat lah, duk. Imam Bukhari kata, dia keluar daripada Naisabur. Keluar daripada Naisabur, pergi ke Bukhara. Tu jadi Bukhari tu. Kawasan tu semua Bukhari lah maknanya. Di Bukhara, gubernur dia, bukan ahli parlimen, gubernur dia, Khalid bin Yahya Az-Zuhli. Khalid bin Yahya. Bagi mereka yang bukan bidang-bidang ni, kalau dipertulis nama ni, esok boleh cerita dalam kelas. Khalid bin Yahya, gubernur, dia tak benarkan Imam Bukhari mengajar. Dia kan boleh mengajar di Bukhara tu. Imam Bukhari kata, tolong tulis sikit. Kata, aku tak boleh mengajar supaya jadi hujah depan Tuhan. Kita kalau tak boleh, kena buat macam tu lah. Habaq je ngomong, tulis sikit. Kata, tak boleh mengajar. Lepas pada dia tak boleh mengajar, dia pun pergi ke Samarkand.
disamakan. Orang kata macam-macam ada, orang kata Bukhari Muhammad Ismail, kau tak jawab, orang duk kata kau kafir apa. Dia kata aku serahkan urusan mereka pada Allah. Dia sendiri kata sesungguhnya hasad. Sebenarnya saya rasa, kalau kita baca Az-Zahabi dan ramai lagi, dia pun cuba nak elok juga daripada kata benda sikit pada Muhammad bin Yahya ni, masa dia pun ahli hadis. Tetapi kesimpulan ayat mereka dan orang yang lebih jelas sebut Muhammad bin Yahya memang attack dah. Tapi salah satu sebab kerana populariti Bukhari itu lebih pada Muhammad bin Yahya. Bila dia mengajar, Tok Guru ni mengajar lama dah. Habaq hadis dia ni memang mengajar. Bila dia habaq benda-benda yang baru, orang walaupun dia tak kata mu tu salah, anak murid akan kata apa? Weh, kira hak lama ni pun habaq tak betul. Yang tu Muhammad bin Yahya tak selesa. Bila Imam Bukhari nak keluar pada hari raya, dia nak keluar pergi. Dia nak pergi ke satu tempat lagi, ke Sing, dia nak pergi. Orang sana pun bergaduh dah sebelum Bukhari pergi. Dia mati dalam keadaan terbuang. Mata taridan, mati dalam keadaan terbuang. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dianggap kafir dan sesat oleh penduduk negerinya. Tapi bukan semua. Duka cita ahli-ahli hadis yang hebat, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, ini semua nama hebat dalam hadis. Kalau mereka kata no, mereka pun mendhaifkan Bukhari. Kerana terpengaruh dengan Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Ismail dhaif, fihi mas'alatul lafz. Tetapi Allah tu angkat Bukhari selepas pada tu. Bukhari, yang sahut kita sebutlah cerita pasal saya cerita Uzbek tadi kan. Bukhari, kubur dia sunyi di Khartang, nama tempat tu. Saya ingat cerita tu cerita orang yang jumpa kubur tu, cerita betul. Saya tanya kerajaan dia apa semua, dia kata memang masa dulu siapa tak peduli, kambing lembu apa duduk kawasan tu, ada kubur Bukhari. Ada yang tahu tak. Tapi Soekarno dia ada jasa. Dia kata bila dia dijemput oleh Presiden Soviet untuk pergi melawat ke Rusia, dia kata salah, masa tu Uzbekistan bawah kerajaan USSR. Dia kata syarat dia kata boleh, salah satu program yang dia nak melawat kubur Bukhari. Jadi dia terpaksa cari baru mereka ni buat di Khartang, Uzbek. Jadi selepas dia melawat tu lah dia buat elok tempat tu, boleh orang lain melawat. Jadi Soekarno pun ada jasa lah hadis juga. Jasa kau tu kan, jasa kemudian lah kan. Kemudian Al-Bukhari.